beliau seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dapat sama-sama sekali lagi kita berkumpul. Dan malam ini sama-sama sekali lagi Allah Taala panjangkan umur kita. Allah Taala hidupkan kita sehari lagi. Dan pada malam ini kita masuk pada satu hari Sabtu. Malam Sabtu kita panggil. Tanda Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang. Pada nasihat Imam Ghazali yang ana kongsi pada malam ini. Yang pertama, Imam Ghazali berpesan kepada kita. Imam Ghazali kata, antara salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita sehari lagi, kerana Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita 70 tahun, hidup kita 60 tahun, hidup kita 50 tahun, hidup kita 40 tahun. Maka yang kata hidup ni Allah Taala bagi kita hidup sehari lagi hari ini, sebab Allah Taala nak bagi kita peluang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab Allah Taala hidupkan kita hari ini, sebab Allah Taala nak bagi kita peluang untuk bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat Tuhan, Tuhan akan tambah lagi. Wa la in kafartum, dan kalau kamu kufur dengan nikmat Tuhan, inna azabi lasyadid, sungguhnya azab Tuhan itu amat pedih. Maka bagi peluang kepada kita hari ini sekali lagi untuk kita bertaubat dan kita bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang seterusnya, antara nasihat Imam Ghazali rahimahullah yang disebut di dalam kitab Ayyuhal Walad. Kitab ini dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali ini hidup dia takat umur 55 tahun. Lepas pada itu dia mati. Tapi ilmu dia lebih daripada 55 tahun sampai ke hari ini. Dan apa kata kepada kita bahawa ilmu agama ini cukup penting dalam kehidupan kita. Sebab tu kita kena cari ilmu agama. Kerana ilmu agama ni kita guna 24 jam. Kalau kita jadi seorang guru yang pakar dalam matematik, kalau kita jadi seorang guru yang pakar dalam sains, kalau kita jadi guru yang pakar dalam bidang fizik dan sebagainya, kepakaran kita itu kita akan guna setakat mana sampai umur kita pencen. Habis daripada pencen, orang pun tak panggil kita lah. Dan orang pun tak panggil kita bicara mengenai dengan pakar, kita pakar sains, orang tak panggil lah. Sebab takat pencen saja. Tapi yang kata ilmu agama ni, sampai ke mati, sampai ke dalam kubur kita guna. Sampai ke kubur kita guna, sampai kita mati kita guna. Nak menunjukkan kepada kita ilmu agama ini cukup penting dalam kehidupan kita. Sebab itu wajib kita cari ilmu agama. Antara nasihat Imam Ghazali, dia kata apa? Dahulukan mencari ilmu fardhu ain. Dahulukan mencari ilmu fardhu ain. Sebab ilmu fardhu ain ini wajib kita tuntut. Wajib kita tuntut. Antara ilmu fardhu ain apa dia? Fiqh, tauhid, akhlak. Nah, antara fiqh. Kalau kita tak mengaji mengenai dengan fardhu ain, maka kita tak erti hari ini kita tak erti nak sembahyang. Kalau kita tak mengaji fardhu ain, maka kita hari ini kita tak tahu macam mana nak puasa, macam mana kita nak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kepada kita untuk kita mengaji ilmu fardhu ain. Yang kata nama mengaji ini, hak kata nama mengaji ini, kita panggil mengaji. Arab panggil
panggil tarbiyah. Arab panggil tarbiyah. Apa dia tarbiyah? Tarbiyah ini ialah didikan, pendidikan untuk didik diri kita. Jadi lagu mana yang kata nak mengaji ni? Lagu mana yang kata nak mengaji? Lagu mana yang kata nak didik ni? Adakah kita nak mula daripada bawah semula? Tak. Sebab yang kata nama tarbiyah ni, dia ada 3 peringkat yang disebut oleh Syekh Fatah Hayakan. Peringkat yang pertama yang disebut oleh Syekh Fatah Hayakan ialah pembentukan. Nah, yang kata pendidikan ni, yang pertama pembentukan. Tarbiyah yang pertama nama dia pembentukan. Pembentukan lagu mana? Dia bentuk diri kita. Dulu tak hati sembahyang, sekarang kita hati sembahyang. Dulu kita tak hati baca, masuk sekolah. Masuk sekolah tu apa? Untuk didik diri kita. Kita bentuk diri kita hati baca. Satu huruf, belaga, P campur A jadi ba. B campur I bunyi B, B campur I bunyi B. Maksudnya kita tak. Kita bentuk diri kita, akhirnya sekarang kita boleh membaca. Begitu juga kita tuntut al-mufadahat. Dulu kita tak hati sembahyang, sekarang kita hati sembahyang. Itu maksud pembentukan. Tarbiyah yang kedua, peringkat yang kedua, nama dia dinamakan sebagai pemeliharaan. Bila kita dah bentuk diri kita, kita hati sembahyang, kita hati baca dan sebagainya, maka yang kedua nama dia pelihara. Kita pelihara apa yang kita dapat. Kita hati, kita belajar dapat sembahyang, jadi kita pelihara sembahyang kita. Macam mana nak pelihara sembahyang kita? Sembahyang kita ni jaga bagi elok. Nak jaga bagi elok bukan hanya sekadar nak bagi sah sembahyang kita, tapi dalam masa yang sama kita nak bagi Allah Ta'ala terima sembahyang kita. Ini paling penting sekali. Nah, ada orang dia sembahyang setakat nak bagi Allah Ta'ala, setakat bagi sah sembahyang saja. Nah, sah sembahyang cukup, sah puasa cukup lah. Lagu orang puasa tak makan tak minum. Nah, tapi melakukan maksiat yang lain. Puasa dia sah, tapi amal ibadat dia Tuhan tolak. Maka kita pelihara. Pelihara lagu mana? Jaga, laksanakan, amal, buat, barulah nama pelihara. Peringkat yang ketiga nama dia penambahbaikan. Kita tambah baik lagi apa yang kita belajar. Contohnya hari itu kita dah mengaji, yang tu nama bentuk. Lepas tu kita pelihara, kita sembahyang. Tambah baik lagi lagu mana? Cari lagi ilmu untuk kita bagi sembahyang kita ni lebih sedap, sembahyang kita ni lebih lazat. Apa yang kita buat amal ibadat ni lebih cantik. Yang tu nama dia penambahbaikan. Dulu sembahyang kaki tak baca, sekarang kita sembahyang kaki baca. Dulu kita sembahyang seorang diri, sekarang kita sembahyang berjamaah. Itu nama penambahbaikan. Kita tambah baik lagi, tambah baik lagi, tambah baik lagi. Lagu mana nak tambah baik? Tu yang sebut tadi tu, cari ilmu fadha'in. Cari ilmu fadha'in untuk kita kukuhkan amal ibadat yang kita lakukan. Sebab apa? Sebab apa yang kena duk cari amal ibadat atas dunia ni? Pasal apa nak kena cari ibadat atas dunia ni? Sebab apa? Ada sebab ke? Ada sebab. Sebab hak yang ni nak bantu kita esok dalam kubur. Hak yang ni nak bantu esok kita dalam kubur. Bukan yang kata rumah, bukan yang kata tanah, bukan yang kata harta bertimbun tu nak bantu kita. Tak. Satu hari Sayyidina Ali sebut mengenai dengan kehidupan. Sayyidina Ali kata hidup ni umpama mimpi. Hidup ni umpama mimpi. Masa bila kita jaga daripada mimpi, masa kita masuk dalam kubur, jaga daripada mimpi. Nah, balik malam ni duduk atas katil sambil duduk fikir kalau jadi kaya seronok tak? Jadi kaya seronok. Kepada orang nak tidur tu nak jadi kaya, nak jadi kaya. Nak sebut 2-3 kali nak jadi kaya, nak jadi kaya, nak jadi kaya sambil tangan di atas kepala. Nak jadi kaya, nak jadi kaya, nak jadi kaya, tiba-tiba terlak. Bila terlak malam tu mimpi. Nah, lepas terlak tu mimpi. Mimpi apa? Jadi kaya sungguh. Duduk di Putrajaya. Jadi apa? Tanam menteri. Mimpi. Jadi apa? Tanam menteri. Ya, dia naik dari tanam menteri. Dia kata apa? Saya umum minyak turun. Contoh kan? Dalam mimpi. Nah, saya umum minyak turun. Bagi dia umum apa lagi? Saya bagi duit ke rakyat. Yang kami bagi kecap tahun tu 500. Naik 1,500. Kaya ni. Harta bertimbun. Sebab apa? Jadi menteri.
Haji tu panggil dia mai rasmi apa? Tetap dia pun mai rasmi. Gaya nak jalan naik, tak ada naik jaga jatuh tu terkejut jaga daripada tidur. Masa jaga daripada tidur tu cuba fikir, mana hak yang tadi yang ada banyak-banyak tu? Mana hak tadi yang tu kata rumah hak besar duduk di Putrajaya? Mana hak kata rumah hak yang tinggi? Mana hak yang kata harta yang bertimbun tu pergi mana? Tak ada. Betul juga hidup kita lah. Hidup kita lah lagu tu. Ada rumah, ada tanah, ada macam-macam. Bila kita mati esok tu lagu rumah, cari tak mana tu? Pergi mana rumah aku? Pergi mana sekian ni? Sebab tu Sayyidina Ali kata hidup ni umpama mimpi. Sebab tu perbanyakkan amalan fardu ain, mengaji ilmu fardu ain, dahulukan mengaji ilmu fardu ain. Dahulukan mengaji ilmu fardu ain sebab benda ni lah yang nak membetul amal ibadat kita. Sebab benda ni yang nak membetul amal ibadat kita. Lagu mana kita nak sembahyang, cari tutup guru hak ajak fiqh, cari tutup guru hak yang hebat bab tauhid, cari tutup guru yang hebat bab akhlak tasawuf, supaya diri kita sentiasa berada dalam ilmu-ilmu ni. Itu yang pertama yang Sayyidina yang Allah Muhammad yang Imam Ghazali sebut berupa dalam kitab Aihal Wala. Yang kedua yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, melaksanakan amal ibadat mengikut urutan syarak. Buat amal ibadah yang kita buat ni ikut urutan syarak. Lagu mana syarak nak kita buat lagu tu. Syarak nak lagu tu kita buat. Sebab tu kita buat amal ibadat ni bagi sama macam mana syarak nak. Yang tu paling penting sekali. Nah, yang kata nama ibadah ni sembahyang saja ke? Dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hai kita baca dalam sembahyang. Inna salati, sungguhnya solat aku, wa nusuki, haji aku, ibadat aku, wa mahyaya, aktiviti kehidupan aku, wa mamati, mati aku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Yang kata nama ibadat ni seluruh apa yang kita buat atas dunia ni. Kalau lawan ibadat, maksiat. Kalau kita minum ayak ni ayak elok, ibadat. Ayak tu ayak arak, maksiat. Nah, bukan kata nama ibadat tu sembahyang saja. Ada orang kata ibadat tu sembahyang je, ibadat tu puasa je, ibadat tu zakat je, habis-habis tak ada. Hal lain bukan ibadat. Siapa kata kita keluar rumah, kita pergi cari rezeki untuk anak-anak kita, itu nama ibadat. Nah, kita jadi seorang guru, kita buat atas soalan, itu nama ibadat. Habis atas soalan, anak-anak murid kita jawab soalan, dia hantar atas jawapan balik kat kita raih atas puasa, itu nama ibadat. Semua aktiviti kita ni bersangkut dengan kehidupan. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut ibadat ni terbahagi pada dua. Yang pertama ibadat badaniyah. Apa dia ibadat badaniyah? Ibadat yang bersangkut dengan badan kita. Perlu kepada pergerakan badan. Kalau badan tak bergerak, tak nama ibadat. Tak nama ibadat. Nah, sembahyang kita perlu pada badan, perlu rokok, perlu sujud. Kita nak kerja, badan kena bergerak. Kalau badan tak bergerak, tak nama ibadat. Nah, jadi seluruh aktiviti. Yang itu yang pertama. Yang kedua nama ibadat maliyah. Apa dia ibadat maliyah? Ibadat yang bersangkut dengan harta benda. Kalau tak ada harta benda, tak jadi ibadat. Apa dia? Contohnya nak buat haji, contohnya nak buat umrah. Kalau nak pergi haji lagi kena waktu duit. Nah, kena waktu duit lah ubah 9,000. Nah, kalau tak cukup 9,000 tak boleh pergi haji. Dah apa kata? Perlu, itu nama ibadat maliyah. Kedua-dua ibadat
senang cerita lagu mana hak kata nama ibadah, kita buat kenduri. Kenduri kahwin kita ni banyak dah kenduri. Anak 16 hari bulan, hari Malaysia tu cuti tu, kenduri tu ada dekat 25 jenuh susun. Tapi tak ganti juga sebab 16 hari bulan ni petang tu nak kalau pergi ke Johor lah. Kalau pergi Johor lah, kira orang kata pas salam je lah. Kalau ada 25 kenduri, kalau saya tadi ada pagi lagi, campur 2-3 lagi, mampu. Nak abang kenduri punya banyak. Baik, kata kenduri, buat kenduri ni. Dah kata-kata orang, ada orang kata ibadat ni tak sembahyang puasa zakat. Jadi buat kenduri bukan ibadat. Dah, buat kenduri itu pun nama ibadat. Ikut urutan syarak. Macam mana nak ikut urutan syarak? Semua kenduri kita tu, kita nak bagi kenduri kita tu kenduri yang ikut lagu mana syarak ajar. Baru betul bukan je kita buat kenduri ikut adat. Kadang-kadang kita buat ikut adat. Adat terlebih. Buat kenduri ini ikut adat lebih. Contoh, lagu mana? Dulu orang tua kalau orang perempuan dia bubuh inai di tangan. Tak apalah. Dulu dia main zaman lah ni, dia jenis contiang di tangan sampai ke sini. Dah dia contiang tangan sampai ke sini. Inai tu hak yang lepas contiang tu, inai hak contiang tak tangan tu, inai tu tak kena ayam. Cuba paksa lagu mana dia sembahyang. Kalau kena ayam tak apa. Inai hak yang dia contiang tak tangan tu tak kena ayam. Lagu mana dia sembahyang? Paksa lagu mana dia sembahyang. Inai tu pula nak padam dia 3 hari. 3 hari. Kalau kena 3 hari, kalau 5 hari, kalau kata 10 hari, lagu mana dia sembahyang 10 hari? Abang sah. Lagu mana? Baik, kalau dah yang tu orang panggil ada yang kena ayam, tak apa. Kalau kena ayam tak ada masalah. Hari ada tak kena ayam yang kita dua abang ni banyak ada kena ayam. Inai tu halang ayam daripada kita. Lagu mana dia sembahyang? Itu yang pertama. Dalam situ pun dah tak jadi ibadat dah kenduri kita. Kenduri kita pun dah tak jadi ibadat dalam situ dah. Pengantin pun dah lupa kepada Tuhan. Baik, kami sembahyang ustaz. Hang sembahyang lagu mana? Hampir ayat sembahyang cuba abang sah. Kalau ayat sembahyang pun tak kena di tangan, lagu mana hang nak sembahyang? Cuba abang. Cuba abang. Itu yang pertama. Yang kedua mai musim hujan. Lah ni kenduri musim hujan, lah ni hujan. Nah, dulu apa panas minta hujan, bila ada hujan minta panas pula. Apa betul? Nah, dulu panas nak hujan, bila bagi hujan nak panas pula. Macam-macam manusia ni serba tak kena. Nah, lah dia bagi hujan. Bila kenduri dia kata time hujan. Lepas tu nak buat lagu mana? Dia pilih cari mana-mana hamba Allah yang boleh tu halau hujan, dia kata. Nak halau hujan. Dulu seingat anak masa kecil-kecil kan. Mana pergi kenduri, mana orang tak ingat. Dia gantung apa? Lesung batu atas sepak, gantung kepala orang mampu. Nak dia apa? Gantung lesung batu kat rumah. Nak halau hujan kononnya. Lepas tu dulu orang ikat lidi, menyapu lidi tu, getah. Lepas tu capai tu lepas pacak ni buat macam nak panah awan saja, awan tu hilanglah. Subhanallah orang dulu. Tak situ pun dah jadi maksiat kepada Tuhan. Lagu mana? Lah ni dia tak buat dah lagu tu. Dia pacak cabai dengan bawang dekat pokok bunga dalam basuh. Anda bisa ambil satu rumah hamba Allah ni. Kodera kawasan kita lah. Ni kawasan kita. Dia pada ramai lagi benda-benda. Tak ikut syarak langsung. Tolak syarak tu lawan syarak pula. Mereka pacak cabai. Mereka buat cabai Melaka. Bila tanya sebab apa buat cabai Melaka, dia kata cabai Melaka ni pedas lagi. Mereka buat cabai Melaka, mereka buat bawang, mereka cucuk. Kononnya nak halau hujan. Orang lagu ni pergi ambil panggil bomba tembok ni mampir orang. Tembok ayam kuih, nak hujan sangat, nak halau hujan. Kita siapa nak halau hujan? Kita siapa nak halau hujan? Tu kerja Tuhan, kerja Allah. Nah, tang situ pun dah tak nama ibadat lah. Lagu mana kenduri kita nak bagi jadi kenduri ibadat? Aku tak masuk hak dajjal apa lagi tu, tak masuk lagi. Nah, kenduri kita tu, lagu mana nak bagi jadi kenduri ibadat? Kenduri kita jadi kenduri ibadat sebab tu ikut urutan syarak ajak kita lagu mana. Kita nak buat kenduri, pergi tanya tutup guru kita, pergi tanya ahli-ahli ulama kita. Lagu mana saya nak buat kenduri kita, kenduri
saya penuhi ibadat. Tolong abang Ustaz. Saya nak buat pelamin boleh tak? Pelamin boleh tak? Orang kata pelamin boleh tak? Pelamin boleh. Pelamin boleh buat, tak ada masalah. Syarat jangan duduk. Pelamin nak buat, syarat jangan duduk. Lepas tu dah tak boleh duduk, tu suruh buat. Tu suruh buat. Nah, dah kata tak boleh duduk, nak duduk, nak buat. Tu suruh buat. Nah, lepas tu ada kata, ada orang kata boleh buat, harus. Memang hukum pelamin, hukum dia harus. Yang jadi haram tu duduk sanding atas tu, yang tu haram. Hukum lepas tu buat pelamin pun jadi haram pula. Lagu mana boleh jadi haram? Buat sampai membazir 6,000, 7,000. Kalau ni pelamin kan 6,000, 7,000. Nah, dulu zaman dulu senang je, bentang kain turun, pokok pisang belah sana satu, pokok pisang belah sini satu, tutup telur, cukup. Lepas tu kursi. Tak sampai satu. Nak 6,000, 7,000 membazir haram. Nah, tu yang jadi haram tu. Lepas tu nak duduk. Duduk tu boleh tak boleh? Tak duduk sanding tu tak boleh. Lepas tu takkan duduk. No, bayar mahal ni. Kami nak buat kenang-kenangan. Kami nak juga takak gambar. Lepas tu bila kami boleh takak gambar, okey 12 tengah malam, anak duduklah. Sebelum pada tu, jangan duduk. Jangan duduk. Lepas tu nak takak gambar, nak duduk atas tu, ada syarat dia. Nak buat sesuatu, ada syarat. Dia panggil illa. Apa dia illa ni? Istisna. Ada kecuali, boleh buat. Yang boleh buat tu, kecuali. Hukum dia haram, kecuali lagu ni. Wajah lagu ni, tu boleh. Apa dia? Yang pertama, kita duduk atas tu, orang yang bukan adik, orang yang dekat dengan kita saja yang boleh tengok. Orang yang dekat dengan kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita boleh. Setakat bau macam tak boleh. Bau derayan apa semua tak boleh. Tu hukum. Nah, setakat jadi bau macam juga lah. Boba, yang sepupu ni kira lebih kurang 100 sepupu lah. Tu tak boleh. Bau macam tak boleh. Bau macam ke, bau derayan ke, lalipah dokong. Bau dokong ke, bau apa ke jangan. Mana baru balik daripada sini. Daripada sini tadi. Jauh lah pergi kebun tu. Tu yang boleh lambat. Kena hari ni kutubah di sana. Terus pergi sini, pergi kutubah di sini. Terus pergi kebun, pergi putih bau dokong. Mampu esok jenuh dokong. Apa nama bau ni semua dah ni. Itu syarat yang pertama. Lepas tu Allah Ustaz ni kawan, tak boleh. Kawan pun kawan yang memang rapat dengan kita sungguh-sungguh. Dia kenal kita. Kalau kita tak suka benda ni, dia boleh habaq. Dia ni cukup tak suka warna biru contoh. Warna lain tak apa. Dia kenal, memang kenal sungguh-sungguh. Jadi tak ada masalah. Dia boleh akad habaq dengan kita. Dia boleh kenal, dia boleh tegak habaq dengan kita. Nak habaq punya telitinya Islam. Punya telitinya Islam supaya pada kita tak jadikan kenduri kita tu kenduri maksiat. Tapi kita ni, kalau Ustaz, kami ni memang kami tak mau buat. Anak-anak kami pula mohon akan dia. Kita ni ikut siapa? Ni kenduri kita. Buat ikut kita. Ni kenduri kami. Kami nak buat lagu ni. Sebab tu kita kena jaga benda-benda ni takut terkeluar daripada landasan syarak. Itulah ni orang tak buat dah marhaban. Dulu malam marhaban berjanji semua. Malam pagi tu imam marhaban berjanji lah. Kurang lah ni marhaban berjanji tu. Sebab apa? Malam marhaban berjanji, main esok dia pun dajjal. Betul lagu mana? Nak jadi kenduri kita penuh ibadah. Macam mana nak jadi kenduri kita penuh ibadah? Lepas tu DJ ni boleh tak? Boleh yang Ustaz kata dajjal ni boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Harus, hukum dia harus. Cuma tengok dia nak pasang lagu mana. Takkan lagu nasyid buat buruk lah. Lagu-lagu yang baru-baru lah ni, lagu rock boleh lah. Tak ada masalah. Cuma jangan hak suara orang perempuan. Tapi kalau terlampau rock sangat sampai orang kita dengar pun pening kepala pasal buka dah senang tutup buat. Kita lah kena jaga kita lah. Ambil dulu nak pasang. Anak kita nak pasang lagu, main hentak. Itu nak pergi kenduri di mana? Kuala Lumpur. Makan sambil makan tu tiba-tiba memang dia buat karaoke. Anda bak terang kalau panggil tu Guru Haji Saleh.
Panggil tu Haji Saleh, main makan kuri. Dia dengar bunyi lagu je. Dia kata tu Sofi balik. Tutup bawah Haji Saleh. Kalau panggil anak pergi lelaki nak pak, tu masuk. Tu Haji Saleh dah. Dia dengar bunyi je lagu. Jom balik, jangan masuk. Tutup Haji Saleh. Lepas tu nak buat kenuri. Kalau nak panggil tutup guru ni, tengok kita ni lagu mana buat. Tengok dia tutup. Nak jaga dia tutup. Nak kenapa di Kuala Lumpur nyanyi pusing. Hanya kawan-kawan nyanyi tu pun dia pusing tu sambil duduk nyanyi. Dah dia menyanyi lagu apa ada dia ingat. Lepas tu dia ambil balik dia DJ ambil balik. Bila DJ ambil, dia pun kata, siapa lagi nak nyanyi? Dia tetamu, ramai tu nyanyi tu. Siapa lagi nak nyanyi boleh untuk kita meraihkan pengantin kita, dia kata. Betulan betul dia tak pakai kepiak. Dia main kata, adik nak nyanyi lah. Dia kata, hai boleh juga. Boleh nak nyanyi. Lagu apa? Dia kata, Selimut Putih. Dan dia, hai mana boleh? Dia kata, lagu tu tak boleh. Saya buat tak boleh pula. Nyanyi, ikut suka aku lah. Nak apa kata dia? Ikut cara boleh baca. Siapa kata tak boleh? Tadi kata, apalah, dulu sangat, semua tak boleh, kami tak boleh, aneh haram. Bukan sebab kita ni, kita nak ikut landasan syarak. Kita nak buat sesuatu tu macam mana yang Nabi ajak kita. Macam mana syarak ajak, macam mana ulama ajak. Hal itu yang sebenarnya kita tak mau terkeluar daripada landasan syarak. Itu penting. Ingat bagi dalam benda ni. Nah, sebab Imam Ghazali nasihat nombor 2 tadi apa? Buat amal ibadat ikut landasan syarak. Buat amal ibadat ikut urutan syarak. Apa yang Imam Ghazali sebutkan. Yang seterusnya Imam Ghazali pesan apa? Imam Ghazali pesan kepada kita, ilmu tak akan berguna melainkan setelah mana diamalkan. Ilmu kita itu tak berguna. Ilmu yang kita mengaji ini tak berguna melainkan setelah mana kita amalkan, setelah mana kita manfaatkan dia. Kita mengaji bab sembahyang, mengaji orang buat apa dah sembahyang, sujud lagu ni. Contoh. Sujud lagu ni dah dia tak buat, dia buat benda salah tu dah. Orang buat apa dah, kaki baca, sujud kaki baca. Dia dengar tapi dia tak baca juga kaki. Kaki dia tak baca juga. Orang buat apa? Kaki baca. Dalam kitab Munatul Musalli disebut sekurang-kurang kita sujud. Orang panggil perut kaki kita tu duduk lagu tu. Sekurang-kurang sujud perut duduk lagu tu. Ni kata dia, se-afdal dia kita kepak kaki kita baca lagu tu. Macam kita buat lawan ni lah, kita baca lagu tu. Tu se-afdal sujud. Orang tu sebut lagu tu sembahyang, dia dapat pula. Dia tak beramal dengan ilmu yang dia dapat. Dia tak manfaatkan ilmu dia. Rugi dia dah. Rugi sebab tu manfaatkan ilmu yang kita dapat. Manfaatkan, bukan saja manfaat, amal dengan ilmu yang kita dapat. Apa yang kita dapat kita guna. Apa yang kita dapat kita guna. Nah, sebab itu dah sebut dah di sini juga. Nabi kata datang 2 golongan akhir zaman. Yang pertama nampak bagus tapi bodoh. Selangkah Nabi kata. Yang kedua ni Nabi kata dia ada ilmu tapi dia tak beramal dengan ilmu. Dia laku mana? Dia tahu kata apa nama Allah, riba haram. Tapi dia kata tak apalah sebab dia zaman ekonomi sekarang ni kenallah riba. Contoh, ada jumpa hamba Allah ni di Sungai Petani, Bank Simpanan Nasional di Sungai Petani, sambil duduk sembang sampai tu nak kata lah, sambil duduk sembang dengan Pak Cik Tua dia, anak kata sudah lah tapi kita ni sistem kita ni banyak riba. Dia kata patutnya lagu ni dia kata kat adik. Dia panggil adik. Dia kata adik kita ni memang kena buat sistem riba. Dia kata kalau kita tak buat sistem ni, dulu suruhlah zaman Rasul lain, zaman kita lain. Memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran haram. Hantar kata haram. Tiba-tiba dia kata boleh pula. Bagaimana? Dia kata tak. Sebab kita buat ni, sebab kita nak tumbuhkan ekonomi. Dia cerita bab ekonomi lah, kalau dia pandai ekonomi lah. Nah, nak kata masalah benda ni haram, tetap haram. Kita tak boleh nak kata halal ni benda haram. Riba tetap haram. Walaupun kubang, kalau kata sedih tu kata
tikar mereka tu. Bagi pinjam tu kira tikar mereka. Kata apa nak? Nah, dalam marah-marah dia kata apa nak? Saja. Tu kira tolong. Bila tolong tu dosa kita sama. Dosa kita sama. Jaga bagi elok tadi. Nah, sebab tu tolong benda yang elok. Tolong benda elok dah tahu kata kawan tu jahat. Nanti tolong juga. Buat apa? Bodoh apa jahat. Jangan ada sokong. Sokong juga. Bodoh kita. Bodoh apa tak? Satu jahat. Jangan ada tolong. Tolong juga. Habis. Tak boleh nak kata apa. Nah, sebab tu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong hak yang mana buat baik kita tolong. Hak yang buat baik kita tak mau langsung tolong. Nah, orang suruh tolong tak mau tolong. Mak tolonglah, dah dia tak tolong juga. Nah, hak yang jahat. Sebab tu kita tengok orang jahat ni Tuhan uji dengan kesenangan. Sebab tu ajak diri kita kepayahan. Bila kita dapat ilmu, kita ajak diri kita kepayahan. Ajak diri kita susah. Syekh Mustafa Mansur Mursyidul Am Ikhwan Muslimin yang ketiga kali kelima dan dengar. Dia kata apa? Ajak diri kita dengan kepayahan. Biar kita hidup susah. Ajak diri kita hidup susah. Lagu mana hidup susah ni? Oh tak, kami rumah batu untuk buat rumah bapak belah. Nah, dah kata hidup susah? Bukan. Yang kata maksud hidup susah ni apa? Susah untuk melakukan maksiat kepada Allah. Bukannya senang untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ini maksud susah. Susah untuk melakukan maksiat kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita rumah besar, senang buat maksiat ke Allah. Rumah kita kena tengok menarik. Nah, kita duk bangga dengan orang rumah 3 tingkat, rumah 4 tingkat, tengok Cina. Rumah 3 tingkat, kerana itu pergi apa penuh ikut. Balik tu kawan dah kata, lalu Bukit Tampung kan ada rumah tu belah kanan tu. Rumah 3 tingkat, dia kata, rumah Cina, rumah ni tak ada rumah Melayu dia. Kenapa sengat? Tak kata apa sampai di Ibu nak kata tengok rumah orang Melayu 10 tingkat. Lagi hebat daripada rumah 3 tingkat. Dia tak kata 3 tingkat kan. Sampai di sebuah Jaya sebelum nak turun Pasifik tu, anak kata hak ni lagi hebat 20 tingkat. Nah, kita nak bangga dengan orang kan? Jangan. Kita bangga dari mana? Nah, itu biar ajak diri kita susah. Ajak diri kita susah. Lagu mana nak ajak diri kita susah? Ulama kata yang pertama rajin bangun malam. Rajin bangun malam bukan kata angkit malam pergi kecil tidak boleh. Itu tak jadi. Yang kata bangun malam ni lagu mana? Paling kurang bila kita terjaga daripada malam, angkat tangan berdoa pada Allah, zikir tidak boleh. Itu paling kurang. Tak malas sangat nak sembahyang. Bangkit terjaga daripada tidur tu, astagfirullahalazim, baca doa. Ya Allah ganggu pun dosa aku. Lepas tu tidur balik. Selesai. Sambil nak tidur tu, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tidur. Selesai. Kita nak ajak diri kita kepayahan. Sebab apa? Sebab kita jaga malam ni rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi rezeki kat kita. Kurnia Allah, malaikat kejut kita tengah malam. Kalau kita tak bersyukur dengan Tuhan kejut kita, malaikat kejut kita tak syukur, kita takut nanti malaikat tak doa kita dah tengah malam. Malaikat tak doa kita tak jaga tengah malam, payah kita nak pergi tengah malam. Dah boleh dapat tengah malam kita jaga, paling kurang angkat tangan doa pada Tuhan. Dah kalau kata malam, itu yang pertama. Yang kedua, rajin puasa. Nak ajak diri payah, rajin puasa. Dah biar kita ajak diri kita rajin puasa. Lagu mana nak rajin puasa? Sebab apa kena puasa untuk ajak susah? Sebab puasa ni menjadi perisai. Gaya nak buat jahat, ini shaim aku puasa. Ini shaim aku puasa, aku tak buat. Puasa tu menjadi penghalang. Halang apa? Halang daripada kita buat maksiat. Kalau tak boleh nak buat selalu pun Isnin Khamis tak boleh buat juga. Paling kurang pun kita puasa hak yang sunat-sunat. Contohnya apa? Contohnya kita buat sunat Arafah. Macam amal ni kan. Apa nama hari haji ni kan ada Arafah. Puasa bulan Muharram, 10 Muharram. Dan ada beberapa. Paling kurang pun kita beda. Dah payah kita dapat. Dah. Lagi apa lagi? Kita dah ajak dari kita payah. Kita dah ajak dari kita susah. Selalu sujud kepada Allah. Selalulah diri kita ni sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita ni sentiasa sujud kepada Allah. Kita ingat Allah ada. Gaya dapat maksiat kita ingat aku semayang ni sebab apa? Aku sujud ni sebab apa? Sebab ada Allah. Oh lah kita tak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sedapnya buat maksiat. Sebab hati ni dah semakin kotor. Sebab tu kita mengaji kitab penawar bagi hati. Kitab ni setiap masjid kalau boleh baca kitab ni. Penawar bagi hati karangan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir karang kitab penawar bagi hati ini diambil tulisan daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ambil tulisan kitabnya, tulis tu. Dia buku nama penawar bagi hati. Dalam tu dia cerita pasal tangan, dalam tu dia cerita pasal kaki, dalam tu dia cerita pasal mata, dalam tu dia cerita pasal lidah, dalam tu dia cerita pasal anggota badan. Tapi kenapa dia tulis dalam tu penawar bagi hati? Sebab apa nama kitab tu penawar bagi hati? Nak ajak biar hati kita ni bersih. Bila hati kita ni elok, tangan kita pun buat benda elok. Bila hati kita ni elok, kaki kita pun buat benda elok. Bila hati kita elok, baru mata kita tengok benda elok. Tapi hati kita kotor, mata tengok benda mampu. Bila hati kotor, jalan buat mampu. Bila hati kotor, tangan buat benda mampu. Nah, sebab hati kita ni kena bagi elok. Elok lagu mana? Nak bagi elok tu lagu mana? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita ingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kalau tak percaya, cuba kita tengok. Kita susah hati sungguh-sungguh. Hari ini susah hati sungguh-sungguh. Tiba-tiba kita pergi baca Quran. Sagi lupa sat benda tu. Nah, mak kata ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati ini akan tenang kalau kita ingat Allah. Ingat Allah, paling kurang tu sebut Allah, 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 Allah. Nah, biar kita hati kita ni sentiasa bersama dengan Allah. Ni malaikat kiri kanan betul ni. Apa yang kita sebut malaikat kiri kanan tu? Hadis sebut apa? Hatta kita sakit. Dah malaikat yang menjaga kita ni 4 orang. 2 siang 2 malam. Ada jaga orang baik aktif ni. 2 siang 2 malam. Siang dia tulis, malam dia tulis. Hatta kita sakit kita bunyi Allah, Allah sakit lagu tu. Dia tulis. Tu tahu sakit bunyi tu rumah betul pun dia tulis. Tahu orang menyanyi, rumah dah. Nyanyi, hak nyanyi tu. Penuh buku lah. Tak cukup otak juga dia dah tulis. Nak abang kata, nah, sakit ni bunyi Allah. Kalau bunyi Allah, alhamdulillah. Ada tulis apa? Kalau bunyi sakit, duit. Dia tulis duit juga. Nah, sebab tu jaga benda ni fikir. Nah, sebab dekat kita nak mati, sebut dalam kitab Tamhidul Ghafilin. Dekat kita nak mati ni Tuhan uji 6 benda. 6 benda Tuhan uji dekat nak mati. Nah, bagaimana Tuhan uji? Hak 5 ni tak ada. Kita sudah hak yang 6. Hak nombor 6 dekat. Betul dekat sangat nak mati. Apa dia? Tuhan hantar satu syaitan. Syaitan ni Tuhan hantar kepada kita dekat-dekat nak mati ni. Dia hantar apa? Dia ajak kita ni suruh masuk agama lain. Jangan Islam, jangan hujah. Ni dekat-dekat nak mati. Dia panggil fitnah sakaratul maut. Fitnah sakaratul maut dekat-dekat nak mati. Ni hak nombor 6 cukup pada dia. Kalau kita iman tak kuat, kalau kita akidah tak kuat, kalau kita beramal ibadah bertunggang berbalik, ke mana isu kita takut, kita tak boleh nak mengucap bila mana sampai masa kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, benda tak hak 5 lagi tak ada. Dah hak nombor 6. Kita biar hak nombor 6. Takut benda ni fitnah sakaratul maut. Takut kita nak mati tu. Doa nak mati tu, malaikat syaitan dia berubah tu, dia kata usahlah, jangan sebutlah, mai sokong kami lah, mati yang sokong. Nah, yang sokong. Tu kira dia tak bagi apa tu. Kalau manusia ni jenis bagi pula, bagi malaikat, sokong tu. Nah, jenis doa ada tu payah. Nah, tolonglah kali ini saja, masuklah, sokonglah, sokong. Dan kali mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagi Rasul Nabi kata apa? Wa minhum yuladul mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ini golongan pertama. Nabi kata wa minhum yuladul mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Dia dilahirkan dalam keadaan Islam. Macam mana lahir dalam keadaan Islam? Mak bapak dia Islam. Wa yahya mu'minan, hidup dia pun dalam keadaan Islam, mengaji Islam, cara hidup Islam semua. Wa yamutu mu'minan, ketika mana dia mati
mati dia juga dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum yuladun kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Ada satu lagi golongan dia dilahirkan dalam keadaan kufur kepada Allah. Sebab apa? Mak bapak dia kufur. Wa yahya kafiran, hidup dia cara kufur kepada Allah. Tak mau sembah Allah, tolak lawan Allah. Wa yamutu kafiran, mati dia dalam keadaan mati dia juga dalam keadaan kufur kepada Allah. Nabi kata fatuhalik golongan Islam. Wa minhum yuladun mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa na'udzubillahi min dzalik. Dilahirkan dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam bagus, tapi bila dekat dia nak mati, mati dia lawan Islam, mati dia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terlindung dalam golongan ini. Dan yang keempat, Nabi kata wa minhum yuladun kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Dia dilahirkan dalam keadaan kufur, hidup dia dalam keadaan kufur, tahu kesembah apa semua. Wa yamutu mu'minan, tapi ketika mana dia nak mati, mati dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doalah ada sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam, kita mudah-mudahan doa bagi mereka masuk ke dalam Islam. Dan biar mereka diterima Islam. Sebab Islam ini untuk semua. Rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin. Islam ini untuk semua. Sebab tu kita kena jaga bagi elok. Kita dah duduk atas bahtera yang elok. Bahtera kita ni dulu Nabi bawa. Bila Nabi tak ada, turun para sahabat. Bila sahabat tak ada, turun para ulama, sampai kepada kita, ulama bawa lagi. Ikut bagi Allah hak ulama bawah ni. Jangan terjun bahtera kita. Jangan terjun kadang-kadang kopoh, lambatnya Islam nak menang, terjun. Nah, terjun daripada bahtera, jangan. Terjun tempat tak tahu dalam tu ada boya apa-apa. Jangan. Nah, kadang-kadang tak sanggup terjun. Kadang-kadang dia tak terjun, kawan dia tolak. Dia tak terjun, tapi kawan tolak. Sebab apa? Sebab dalam bahtera ada pengkhianat. Jaga bagi Allah. Jangan bagi ada pengkhianat dalam bahtera kita. Hak yang ada pengkhianat dalam bahtera kita, pengajar dia tu bang. Nah, hak golongan ni tak simpan buat apa lagi? Duduk dalam bahtera kita aman selamat. Tiba-tiba duk cucuk kita, dozah lah, tak ketui pun. Hak yang bawa tu tak ketui pun. Orang lagu ni tutup mulut, pengajar dia tu bang. Ni dah pantang lupa dia sebut ikut. Kalau kita lupa hak yang duk bawa kita tu siapa? Ulama. Ni kira nak kias sikit lah. Biasa saja. Faham betul-betul. Benar ni. Nah, ingat betul-betul hak yang kita tu ikut sekarang ni, bahtera selamat dah kita ni. Bahtera selamat. Apa nama bahtera kita? Bahtera Islam. Ikut betul-betul. Jangan jadi pengkhianat dalam bahtera kita. Nah, bukan cakap pengkhianat, takut esok dia pubuh dalam bahtera kita tu, kita duk masak, dia pubuh racun pula. Pagi kita mati pula. Nah, lawan. Ingat, bagi benda ni fikir elok. Supaya kita selamat, bahtera kita ni ubah. Nah, kita ada dah ulama. Ulama ni apa dia? Ulama ni bukan jalan-jalan. Apa yang dia nak buat keluar? Dia tengok dulu Al-Quran, dia tengok dulu hadis. Sebab tu kita ambil ulama jadi kepimpinan kita. Dia tengok dulu Al-Quran, dia tengok dulu hadis, boleh tak boleh. Dia tengok hadis, dia tengok Quran. Dia tak, orang ulama ni Tuhan sebut dalam Al-Quran, Tuhan angkat darjat mereka. Tuhan angkat darjat mereka, bukan salam-salam mereka sebut. Mereka tengok dulu Quran apa mana, apa sekian. Tengok pula hadis, apa sekian. Sebab tu ilmu ulama ni ilmu yang manfaat. Sebab ilmu ulama ni ilmu manfaat turun sampai ke kita. Sampai sekarang kita guna ilmu yang mereka bagi kat kita. Nah, tiba-tiba kita jadi pengkhianat pula. Khianat dalam perjuangan, khianat kepada agama, khianat kepada Islam. Habis kita sebab kita tak sekolah dengan ulama. Sebab ulama ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tak mau. Sebab apa? Nampak macam bodoh, lambat. Nah, bawa slow. Biasalah ulama. Dia
dia macam orang tua ni kereta. Dia nak bawa suatu dia tak pagi dia bawa 20, cakap 40, 60 cakap tu saja. Nah, hak yang jenis muda ni. Dia nak kena laju lah. Kalau ada 400 dia dekat. Dia tak tahu bawa laju tu lagi. Nu malaikat pun tunggu kat depan. Nah, lagu kereta bunyi dia dekat. Bunyi tu ingat ke? Lepas kepala batas tak? Allah terus dekat tu. Bunyi je dekat. Semangat je lebih. Kita ni nak abang tu semangat je lebih. Nah, Allahu Akbar. Tapi mayang dah. Nah, mai duduk depan kali. Kalau ceramah duduk depan kali, Allahu Akbar. Takkan ustaz nak habis dia takbir ya. Tapi semayang tak semayang. Betul ke mana? Ni nama berkhianat dalam perjuangan. Khianat dalam perjuangan. Jangan ada benda ni kita duduklah selamatkan bahtera kita. Guna bahtera kita ni. Selamatkan bahtera kita. Nah, hak anak nampak tahu apa nak ketik tu terajam dia tu buat apa. Nah, ada sokong sangat hak terajam dia tu buat. Nah, payah tu simpan apa lagu ni. Nah, payah. Ustaz ni politik siapa politik kita sebut pula tu. Apa ni dalam kepala tu fikir. Nah, anda tak sebut politik, ada cuma apa? Benda yang betul. Nah, sebab kita nak manfaatkan ilmu. Kita ada ilmu. Gunakan ilmu kita supaya kita tak jadi golongan yang celaka. Nabi kata, satu hari Nabi kata semua manusia celaka. Semua manusia celaka. Dan riwayat kata bangkit belah-belah diri ni bangkit. Tanya ya Rasulullah pasal apa celaka? Nabi kata kecuali orang yang berilmu. Berilmu tak celaka. Selamat, sahabat kata selamat, Nabi tak celaka. Tak celaka. Tak celaka. Nabi kata berilmu pun celaka. Bangkit pula Abdullah ni pula kata ya Rasulullah pasal apa berilmu celaka? Nabi kata kecuali orang yang beramal dengan ilmu. Dia dapat ilmu, dia beramal. Amal dengan ilmu. Selamat. Sahabat kata kami beramal dengan ilmu. Nabi kata beramal pun celaka juga. Beramal pun celaka juga. Dah. Beramal pun celaka juga. Bangkit seorang lagi kata apa ya Rasulullah pasal apa celaka ya Rasulullah. Rasulullah kata takkan celaka malaikat dia beramal dengan ilmu dia tu, dia ikhlas dengan ilmu. Dia ikhlas dengan amalan yang dia buat. Maka golongan ini tak celaka. Tak mau jadi celaka, yang pertama ada ilmu. Kemudian beramal, kemudian ikhlas dengan ilmu yang dia dapat. Barulah tak jadi golongan yang celaka. Barulah kita tak jadi golongan yang celaka. Barulah kita tak jadi golongan yang tak jadi golongan yang mengkhianati perjuangan. Nah, jadi cukuplah sekadar tu perkongsian kita pada malam ini dan mudah-mudahan